tadi tentang kelebihan. Banyak rupanya kelebihan sekiranya negara kita masih berpegang kepada sistem raja berparlimen ini. Kalau dunia ada sistem republik atau monarkinya, namun Malaysia memiliki keistimewaan yang seperti ini. Mungkin Ustaz boleh jelaskan, beri pencerahan kepada kita, apakah kelebihan sistem ini, terutamanya dalam nak membangunkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, setiap satu benda dalam dunia ni dia ada ketua dia, tuan-tuan. Tak ada satu benda yang tidak ada ketua. Sampai binatang pun ada ketua. Sebab tu pergi ke rimba, ada raja di rimba. Pergi ke laut, ada yang menguasai di laut. Sehinggalah di dalam kotak, di dalam sarang lebah itu pun ada ketua dia. Apa peranan ketua ni? Mengawal, menjaga, mentadbir, mengurus dan untuk ditaati. Apa kelebihan bila ditaati? Dia elok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, minuman yang paling bagus, makanan yang paling bagus sekali Allah Ta'ala sebut dalam Quran ialah madu lebah. Tidak ada minuman yang lebih baik daripada lebah, daripada madu lebah. Tuan-tuan jangan duk buat lah. Ada yang lebih baik daripada madu lebah. Air trilai, rontat, coconut shake, kita ada lebah. Yang paling baik sekali Allah Ta'ala sebut ialah madu lebah, madu lebah. Dan lebah ni pula tuan-tuan, daripada air liur dia sampailah kepada sengatnya itu sangat bermanfaat. Orang kita duk kira 1 gram emas RM137, RM142, 1 gram emas. Tetapi dia tak pernah kira 1 gram sengat lebah itu lebih daripada RM500. Lebih mahal daripada emas. Akak-akak lebah ni benar lebah. Boleh ambil dia punya sengat. Daripada lebah ini telah menghasilkan satu madu yang sangat berkhasiat. Ubat-ubat yang paling berkhasiat datangnya daripada madu lebah. Ubat-ubat yang sangat baik datangnya daripada sengat lebah tadi. Datang daripada propolis lebah tadi, tuan-tuan. Yang paling hebat. Kenapa jadi hebat? Sebab lebah-lebah tadi taat kepada pemerintahnya. Lebah-lebah tadi taat kepada ketua dia. Ketua dia kata, cari madu dekat Bukit Keledang, cari madu dekat Bukit Dana, cari madu dekat Gunung Sepenek, cari madu dekat Gunung Cinta. Lebah tadi akan taat itu. Dia tak ada bantah. Tak ada lebah. Bila bos dia kata, ketua dia kata, cari madu bunga-bunga dekat Bukit Keledang. Tak ada lebah yang malah laku, jauh gila kata dia. Dia pun nak pergi manja je pula. Tak ada tuan-tuan, dia seorang cilok pergi manja selama rok je. Balik ke sarang lebah dia, patik dah bawa madunya tuan-tuan. Tuan-tuan, tak ada tuan-tuan lebah begitu. Elok je pergi dia. Balik, bawa. Kalau ada lebah yang cilok, kalau ada lebah yang tak pergi, raja akan panggil dia, queen akan panggil dia, king akan panggil dia. Daripada mana kamu bawa ni? Dia kata, kita pergi Dewan beli perak je, dia kata. Oh, kamu cilok ya? Kamu menderhaka. Out, tuan-tuan. Dia tak akan boleh campur madu lebah tadi, tak akan boleh campur dengan madu daripada lebah-lebah yang banyak-banyak tadi. Tak boleh campur. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah An-Nahl, bahawa minuman yang paling bagus, makanan yang paling bagus ialah madu lebah. Kalaulah dicampur dengan madu ini, dengan madu yang tidak mengikut arahan, dia akan menghasilkan madu yang tidak bermutu. Sebab itu tuan-tuan, madu insya-Allah akan sangat bermutu. Madu sangat baik. Sebab apa? Kerana ketaatan daripada lebah-lebah pekerja dengan lebah-lebah ratunya, dengan lebah rajanya, menghasilkan satu mutu yang sangat berhebat dalam bab madu lebah. Begitulah bandingannya. Apabila kita hamba rakyat taat kepada raja, raja pula baik kepada hamba rakyatnya, akan melahirkan masyarakat yang sangat bermutu, negara yang sangat hebat. Itulah bandingan yang boleh kita petik daripada Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Subhanallah, tuan sekalian, satu perumpamaan yang begitu baik daripada ibrah ataupun pengajaran seekor lebah kita kembangkan dengan hubungan rakyat dan raja.
Dan kalau kita sinergikan ketaatan, kepatuhan dan insya Allah semuanya akan mendapat nikmatnya Ustaz Kazim ya. Tapi madu lepas saja Ustaz Kazim, bukan madu lain ya. Tak madu lain, tak termasuk dalam bab. Tak termasuk dalam bab ini. Baik, terima kasih Ustaz Kazim. Bila Datuk sebutkan tadi tentang banyak orang yang hari ini mempersoalkan institusi raja ini. Kebanyakan mereka ni datang daripada generasi selepas kemerdekaan. Kalau orang sekarang sebut tentang generasi Y, mereka suka bertanya why dan sebagainya. Mungkin Ustaz Kazim boleh komen sedikit situasi yang berlaku sekarang ini dengan cabaran yang berlaku, dengan komen-komen yang berlaku di Facebook sebagainya yang mengganggu-gugat institusi raja itu sendiri. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, forum kita malam ni cukup bagus. Tapi masa terhad, insya-Allah kita sambung selepas habis siaran langsung ni. Jadi yang mana datanglah dewan ni untuk jangan balik lepas ni. Yang mana siaran langsung tengok lagi. Cukup bagus tuan-tuan, kerana ini adalah jiwa kita. Ini negeri kita, inilah bangsa kita, inilah agama kita, inilah raja kita. Kita membicarakan tentang payung rakyat. Bukan setakat kita membicarakan tentang payung rakyat. Kita sekarang membicarakan tentang payung kita semua. Bumi tempat kita pijak. Loh, di sini kita pijak. Di atas langit kita junjung. Kalau bumi ni hilang, kalau bumi ni dah tak ada hak kita, mana kita nak duduk tuan? Mana nak pergi tuan? Nak pergi ke Jawa, dia sumpit dia buat. Dulu boleh kita roboh kota Melaka, kita pindah ke Jawa. Kalau roboh kota Melaka, trek-tek-tek, papan di Jawa saya dirikan, trek-tek-tek. Tapi sekarang nak diri di mana tuan? Ini adalah bumi kita, ini adalah tempat kita. Kena jagalah apa yang mendokong negara kita, apa yang mendokong negeri kita, jaga. Di antara yang kita dokong ialah Islam. Tapi sayang tuan-tuan, perkataan ataupun istilah Islam ni kadang-kadang kita jadi sempitkan. Bila kita tolong ini, kita akan kata ini resis. Tadi Ustaz Zamri sebut tentang tanah Rizal, ini resis. Bila cakap tentang raja-raja Melayu, ini resis. Bila bercakap tentang orang Melayu, ini asabiah. Yang ini yang menjadikan orang Islam, malah orang Melayu itu sendiri, dengan raja pun dia hentam. Dengan Islam pun dia petikai. Habis tuan-tuan. Benda yang bukan-bukan hari ini. Anjing yang kita dah tahu dah tak boleh pegang. Saja-saja nak pegang tak boleh. Gatal nak pegang. Raja satu orang yang kita hormat, hari ini Allah hentam habis-habisan dalam Facebook. Kerana apa? Kerana jiwa. Jiwa ini tuan-tuan, dia kena perbetulkan balik. Sebab dia ajar, oh sebut raja, resis. Sebut bumi Melayu, resis. Sebut tanah Rizal, resis. Ini bukan resis. Ini bukan resis. Ini hak. Ini bukan asabiah. Asabiah itu ialah kezaliman. Ini abang saya. Dia pukul satu budak. Maka saya kata, abang bagus, betul pukulnya. Tiba lagi abang, hentam lagi abang. Padahal itu kezaliman. Itulah dipanggil asabiah. Sebab apa? Sebab dia abang saya, dia darah daging saya pertahankan dia. Apa-apa pun betul. Itulah asabiah. Tetapi kalau mempertahankan hak, tambah-tambah lagi hak orang Islam, itu bukan asabiah. Yang ini yang kadang-kadang tuan-tuan, orang tak faham. Orang diajar, menjualkan hak Melayu itu asabiah. Tuan-tuan, saya orang asli. Saya orang asal. Saya balik kampung saya tengok jalan tak elok. Saya pergi masjid tak elok. Saya pergi sekolah tak elok. Saya pergi sana, sekolahnya tak elok, surau tak elok. Maka saya pun bangun. Saya sebagai penduduk asal, saya sebagai orang persatuan orang asli, saya nak jalan yang masuk kampung saya elok, sekolahnya baik, masjidnya elok, suraunya elok. Saya berjuang supaya dapat hak. Itu bukannya asabiah, itu menuntut hak yang betul. Sopalah kita pun mempertahankan Rizal Melayu, mempertahankan raja-raja Melayu, mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan, itu bukan asabiah, itu dipanggil hak. Tapi sayang tuan-tuan, mulut-mulut cabul bercakap asabiah, resis dan sebagainya. Dan orang Islam pula mendokong pahaman itu. Sokong habis-habisan.
Kita bimbang tuan-tuan. Apa yang selama ini menguatkan Islam akan hancur begitu saja kerana kita berpecah belah. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wallahu a'lam. Saya sangat setuju dengan apa yang Ustaz Kazim sebutkan tadi. Dengan masa yang terhad mungkin dapat banyak yang kita belajar malam ini Ustaz ya. Di samping saya tolong tanya, tapi saya juga belajar malam ini bagaimana kita nak menghargai pemimpin, menghargai negara kita. InsyaAllah kita akan kekal aman harmoni insyaAllah. Di atas kebatasan waktu tempoh durasi 60 minit rancangan kita ini mungkin dapat kita buat kesimpulan. Datuk mulakan dahulu apa yang boleh kita belajar, dapat kita memberi pesan kepada seluruh penonton tentang tajuk kita malam ini. Silakan lebih masuk sedikit pada Ustaz Kazim. Silakan Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa kita nak mengikut orang yang membuang gaji-gaji? Kenapa kita nak ikut fahaman orang yang gaji dia sendiri pun dia tolak? Kita ada gaji kita ada sultan kita. Kenapa kita nak ikut orang yang benci pada gaji mereka? Sebab tu dalam dunia ni tuan-tuan, cuba tengok berapa buah negara saja yang tinggal beraja. Yang tinggalnya Malaysia, yang tinggalnya Brunei, yang tinggalnya Thailand, yang tinggalnya Belanda, yang tinggalnya Sweden, yang tinggalnya England. Kalau 2-3 buah lagi dekat Afrika. Yang lain dah tak ada tuan. Yang kedua, kita kena lihat bahawa bila sebut sultan, dia akan sinonim dengan Islam. Mana ada Firaun pakai sultan, mana Firaun pakai sultan gitu. Bila sebut sultan, dia sinonim dengan Islam. Bila sebut sultan, tadi Ustaz Zamri sebut, Sultan Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi. Ini yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Kerana sultan ini adalah lambang kebangkitan Islam, lambang perpaduan masyarakat Islam, yang masyarakat Islam boleh bersatu di bawah sultan. Dan sejarah telah membuktikan bahawa apabila sultan ini hebat, di siang hari dan hebat di malam hari menghadap Allah Ta'ala, rakyat-rakyatnya akan tunduk patuh kepadanya, membuka sebuah negara yang sangat hebat. Sebab itu tuan-tuan, sultan ini kalau boleh buang. Kalau boleh zaman sekarang ini buang. Hilangkan daripada lipatan sejarah umat Islam. Hilangkan. Ini adalah usaha yang berterusan musuh-musuh Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini yang kita kena jaga tuan-tuan. Jangan sampai kita umat Islam yang menggunakan sultan, yang sultan ini gunanya apa? Untuk menjaga agama kita, menjaga kebaikan kita, kebajikan kita. Apabila dipertikaikan di khalayak, dipertikaikan di media sosial, diejek, diolok dan sebagainya, akhirnya tuan-tuan, orang akan tidak suka dan orang hilang kehormatan. Tuan-tuan, inilah yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam. Yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena lihat bahawa disebut kepada kita 7 golongan yang akan duduk di bawah arash, yang tidak ada arash, yang tidak ada pelindung, yang tidak ada tutupan melainkan arash Allah di hari kiamat. 7 orang ni siapa? Yang paling awal sekali ialah imamun adil, pemimpin yang adil. Menunjukkan bahawa orang yang paling awal-awal berada di bawah naungan arash Allah. Yang orang lain semua yang pakai sejengkal matahari di kepalanya, peluhnya mungkin sampai ke hidungnya, peluhnya mungkin sampai kepada kakinya, sampai kepada perutnya. Tetapi ada 7 golongan yang Allah jaga. Pemimpin yang adil, pemerintah yang adil. Sebab itu tuan-tuan, di hadapan kita ialah pemerintah, di hadapan kita ialah sultan kita. Kalau mereka adalah orang yang adil di atas muka bumi ini, Allah raikan mereka, Allah jagakan mereka. Nun di hari kiamat yang paling awal berada di bawah arash di hari kiamat. Sebab itu tuan-tuan, apabila dilihatkan begitu letaknya kedudukan sebagai seorang pemerintah, apa tanggungjawab kita sebagai hamba rakyat? Kalau itulah kedudukannya, kenapa kita tidak tumpang tui sama? Kenapa kita tidak mengambil kebaikan sama? Mudah-mudahan akan aku juga boleh berada di tempat yang sama, Masya Allah. Yang keempat tuan-tuan, mari kita berkasih sayang. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin-pemimpin kamu.
Jika kamu ada sebarang masalah, kalau kamu ada sebarang benda yang tak puas hati, rujuklah pada Allah, rujuklah pada Allah dan Rasul, Quran dan hadis. Dia tak suruh kita memberontak, dia tak suruh kita melawan, dia tak suruh kita pergi rampas, dia tak suruh kita pergi buat hura, dia tak suruh, tuan-tuan. Macam kita dengan imam. Imam tak ubah betul. Baca ayat makmum disuruh Allahu Akbar, Subhanallah. Dia tak suruh pergi angkat Tok Imam pergi lontar buat tingkap. Tak ada, tuan-tuan. Dia kasih sayang. Jom tuan-tuan kita berkasih sayang. Yang atas kasih kepada yang bawah, yang bawah kasih pada yang di atas. Bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna, selalu di jiwa menjelma rasa kasih belaka. Kasih juga cinta membawakan damai di jiwa, sengketa serasa tiada, sebab cinta bahagia. Dia orang dah pusing, Ustaz, suruh berhenti. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kesimpulan yang membuai jiwa dan membahagiakan kita. Moga-moga dengan kesimpulan tadi, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan berkasih sayang, taat kepada ulil amri, dan insya-Allah kita akan mendapat negara yang makmur dan dilimpahi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua, kepada Kerajaan Negeri Perak yang telah menganjurkan Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini, dan patut merapat sembah menjunjung kasih di atas lipang perkenan duli-duli tuanku mencemaduli ke majlis ini. Ampun tuanku. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.